Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah dan syabas dan selamat datang kepada semua pelajar yang telah melaporkan diri ke Politeknik Polisen. Sebelum taklimat besar ini dimulakan, saya Muhammad Nur Alimi bin Muhammad Ali, penyaras perusahaan JKE, akan menyampaikan taklimat pesan untuk anda semua. Di dalam taklimat ini saya akan menyentuh 3 perkara, iaitu pengenalan, kaedah penilaian dan tata cara rayuan, peraturan peperiksaan dan penilaian. So ini adalah pintu masuk pejabat unit peperiksaan. Okey, ada tanda situ pejabat peperiksaan. Lokasinya ialah universiti terletak di tingkat 1 bangunan pentadbiran bersebelahan dengan bilik pegawai perhubungan awam, PRO dan unit kewangan. Masa memberi khidmat dari 8 pagi hingga 5 petang hari Isnin hingga Jumaat. Masa rehat adalah 1 tengah hari hingga 2 petang Isnin hingga Khamis dan 12 suku hingga 2.45 petang Jumaat. Sabtu dan Ahad cuti umum ya. Dalam unit peperiksaan ada beberapa kaki tangan yang perlu anda kenali, iaitu Ketua Unit Peperiksaan Encik Ahmad Zaidi bin Mispan, Pegawai Peperiksaan, Pengurus dan Penilaian Puan Nur Hazwani binti Nasruddin, Pegawai Peperiksaan Pengurusan Rekod dan Persejilan Puan Nur Fizan binti Abdul Hamid, penyaras peperiksaan jabatan yang diwakili oleh setiap jabatan JKA, JKE, JKM, JP, JMSK seramai 48 orang, dan seorang pembantu takbir. Di sini saya tunjukkan senarai penyaras peperiksaan jabatan JKE sahaja. Ketua penyaras saya Muhammad Alimi bin Muhammad Ali, dan ada beberapa program lagi sebagai penggubal soalan-soalan, iaitu program DTK ada 2 orang, program DEP, program DET, program DEG dan program DQ. Aktiviti unit peperiksaan berkaitan dengan pelajar, iaitu mengendalikan peperiksaan akhir semester, memproses keputusan penilaian akhir, mengeluarkan transkrip, mengeluarkan sijil diploma, mengeluarkan surat akuan tamat belajar. Kaedah penilaian. Sistem Politeknik menggunakan sistem nilaian mata berdasarkan kepada penilaian kualitatif prestasi pelajar di dalam suatu program yang dikenali sebagai Sistem Nilaian Mata SNM. Prestasi pelajar bagi satu kursus berdasarkan kepada sistem grade, yang mana pencapaian pelajar dinilai menggunakan dua ukuran. Yang pertama ialah PNM CGPA, purata nilai mata kredit seorang pelajar bagi satu semester, dan yang kedua ialah HPNM, himpunan purata nilai mata, purata nilai mata kredit seorang pelajar yang diperolehi di dalam semua semester yang diambil sehingga kini. Sistem grade ialah markah yang diperolehi oleh pelajar bagi suatu kursus yang akan diberi mata dan grade mengikut kumpulan tertentu. Jadual ini menunjukkan A+, nilai mata 4.0, markahnya di antara 90 hingga 100. Sangat cemerlang, A+, cemerlang A, kemudian A-, kemudian B+, B lulus dari B- hingga D. Sistem Politeknik menyasarkan 39 hingga 0 markah. Gagal dia dapat E, E-, F. Jam kredit kursus. Setiap kursus mempunyai jam kredit yang tertentu seperti termaktub dalam dokumen kurikulum dan struktur program yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kurikulum JPP KK KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Contoh, penerbangan elektrik, kodnya ialah DT1022. So digit yang terakhir itu mewakili 2 jam kredit. Manakala kod yang kedua, contoh kod kedua ialah Engineering Mathematics 1, iaitu DBM 10013. So digit yang terakhir ini ialah mewakili 3 jam kredit. Jumlah jam kredit yang perlu diambil oleh pelajar bagi setiap semester adalah antara 12 hingga 18 jam kredit. Untuk layak dianugerahkan sijil diploma, pelajar mestilah memenuhi jumlah jam kredit minimum yang telah ditetapkan bagi setiap program yang diikuti. Contoh, semua pelajar DET wajib memenuhi 96 jam kredit. Manakala pelajar DTK, iaitu Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer, sebanyak 94 jam kredit. Diploma Kejuruteraan Elektronik Perhubungan DEP
95 jam kredit. Diploma kejuruteraan elektrik tenaga hijau itu dipanggil DEG, 95 jam kredit. Diploma kejuruteraan elektrik kecekapan tenaga itu dipanggil DEQ, akan mengambil 95 jam kredit selama 6 semester. Peraturan Am Kaedah Penilaian. Syarat pelajar boleh dinilai prestasinya adalah telah mendaftar pengajian, telah mendaftar kursus dan telah mencapai kehadiran 80% bagi aktiviti pembelajaran yang diwajibkan bagi suatu kursus. Peraturan Am Kaedah Penilaian. Mendaftar kursus. Pendaftaran kursus akan dilaksanakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh rasmi sesi pengajian bermula. Penasihat akademik PA akan membantu pelajar dalam urusan pendaftaran kursus. Hanya kursus-kursus yang didaftarkan sahaja yang akan dinilai prestasinya. Pelajar perlu tahu dan pastikan apakah kursus-kursus yang didaftarkan. So, minta perhatian semua pelajar perlu berjumpa dengan penasihat akademik untuk memastikan kursus-kursus yang ditawarkan setiap semester. Okey, kita lihat jenis kursus. Terdapat 2 jenis kursus. Yang pertama ialah kursus yang tiada peperiksaan, iaitu hanya pengiraan 100% PB. Contoh PB 100% ni ialah kod DUE 10012 Communicative English 1, DUW 10012 Occupational Safety and Health, DUW 10022 Occupational Safety and Health for Engineering. Ini adalah contoh PB yang tiada final. Yang kedua, kursus yang ada final. Peperiksaan akhir. Ia akan dinilai secara penilaian berterusan dan peperiksaan akhir. Okey, dia ada 2, PB dan PA. Contoh kod kursus matematik 1 iaitu DBM 1013 dan Engineering Science DBS 1012. Pelajar boleh menambah kursus. Pelajar boleh menambah kursus dengan syarat tidak melebihi jam kredit yang telah dibenarkan bagi semester berkenaan. Penambahan kursus boleh dibuat dalam minggu ketiga hingga minggu ke-6 sesi pengajian sahaja, setelah mendapat nasihat dan sokongan daripada penasihat akademik serta kelulusan ketua jabatan. So, anda semua perlu jumpa penasihat akademik. Menggugur kursus. Pelajar boleh menggugur kursus dengan syarat jumlah jam kredit tidak kurang daripada 12 jam kredit. Pengguguran kursus juga boleh dibuat dalam minggu ketiga sehingga minggu ke-6 sesi pengajian sahaja, setelah mendapat nasihat dan sokongan daripada penasihat akademik serta kelulusan ketua jabatan. Mengikuti kursus. Okey. Pelajar perlu mengikuti sepenuhnya aktiviti pembelajaran bagi kursus yang telah didaftarkan. Masuk kelas dan belajar, ambil kuis, ujian, buat tugasan, tutorial, amali dan lain-lain yang difikirkan sesuai oleh pensyarah kursus. Untuk membolehkan penilaian bagi aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan oleh pelajar diambil kira, maka kehadiran bagi kuliah amali untuk satu kursus ialah mestilah melebihi 80%. Pindahan kredit. Pelajar boleh memohon kelulusan pindahan kredit bagi mana-mana kursus jika ianya setara dengan kursus-kursus di politeknik dalam tempoh 3 minggu semester pertama perkuliahan. Hanya ketua jabatan akademik sahaja boleh meluluskan permohonan pindahan kredit. Jam kredit bagi kursus yang mendapat pindahan kredit tidak akan diambil kira dalam pengiraan PNM dan HPNM. Namun, ia akan diambil kira bagi menentukan jumlah jam kredit terkumpul untuk tujuan menamatkan program. Kategori keputusan penilaian. Kategori pertama ialah kedudukan lulus penuh. Kategori kedua, kedudukan baik. Kategori ketiga, kedudukan bersyarat. Kategori keempat, kedudukan gagal dan diberhentikan, GB. Kategori keputusan penilaian. Kedudukan kelulusan penuh. Pelajar semester akhir yang mendapat HPNM bersamaan atau lebih daripada 2.0 dan memenuhi syarat serta layak dikeluarkan sijil dan diploma. Kedudukan baik, pelajar yang mendapat HPNM bersamaan atau lebih daripada 2.0 selain daripada pelajar semester akhir. Kedudukan bersyarat, KS. Ni penting ni, KS. Pelajar yang mendapat HPNM bersamaan atau lebih 1.60 dan kurang daripada 2.0. Okey, kedudukan bersyarat KS. Jangan sampai 3
kali. Kategori keputusan penilaian. Jika anda dapat kategori GB. GB disebabkan HPNM kurang daripada 1.60, PNM kurang daripada 1.0 kecuali pelajar semester akhir dan pelajar program secara sambilan gagal satu kursus sebanyak 3 kali, termasuk peperiksaan akhir khas atau penilaian khas atau semester pendek. Mendapat tulisan kedudukan bersyarat KS sebanyak 3 kali berturut-turut, tidak termasuk semester pendek. Gagal kursus latihan industri sebanyak 2 kali. LI latihan industri anda akan jumpa di semester akhir. Telah melampaui tempoh maksimum pengajian suatu program, iaitu 9 semester. Okey, ini adalah senarai yang boleh menyebabkan anda GB. Okey, kita lihat contoh satu, slip keputusan penilaian pelajar. Okey, inilah contoh slip keputusan penilaian pelajar bagi pelajar semester 1. Okey, ini adalah keputusan di mana pelajar ini mendapat PNM 3.61, HPNM 3.61 dan keputusannya ialah dalam kategori kedudukan baik. Contoh 2, slip keputusan penilaian pelajar. Okey, di mana PNM 1.85, HPNM 1.85. Keputusan pelajar ini dalam kategori kedudukan bersyarat. Okey, di mana dia ada 3 fail situ. Saya tengok lihat status dia. C1 Math 1, C1 Engineering Science dan satu lagi TL, tidak layak dalam kursus Occupational Safety and Health for Engineering. Tak cukup kehadiran. TL ni disebabkan tak cukup kehadiran. So kategori pelajar ini adalah kedudukan bersyarat KB. Contoh ketiga. Okey, slip keputusan ini memaparkan pelajar ini memperoleh PNM 1.46 dan HPNM dia adalah 1.46. Dia lihat status dia situ. Engineering Matematik dia 1 ada gagal, C1 dapat E. Gagal kali pertama C1 gagal pertama kali pertama C1. Engineering Science C1 gagal kali pertama dan Engineering Drawing gagal kali pertama C1. So dia akan masuk semester 2, dia perlu ambil semula kursus 3 kursus ini. 3 gagal. Pelajar ini dikategori dalam gagal dan diberhentikan sebabkan awak lihat situ PNM 1.46 dan HPNM 1.46. Okey, lihat seterusnya contoh 4, slip keputusan penilaian pelajar. Okey, slip keputusan penilaian pelajar ini memaparkan hanya keputusan industrial training. Ini lihat semester 6, kelas semasa. Okey, lihat jumlah jam kredit terkumpul iaitu 95/95. So sini di slip ini adalah kenyataan slip ini adalah tamat pengajian. Pelajar ini dikategorikan lulus penuh LP. Okey, contoh slip keputusan penilaian pelajar semester 1. Kita lihat satu persatu. Okey, dalam slip keputusan pelajar, saudara-saudari akan terpapar kod kursus, nama kursus, jam kredit, grade, nilai mata, mata kredit. Purata nilai mata merupakan keputusan saudara-saudari bagi semester berkenaan. Manakala himpunan purata nilai mata HPNM merupakan himpunan purata keputusan saudara-saudari bagi semester yang telah diikuti. Dalam slide ini saya akan tunjuk cara pengiraan PNM. So kita lihat PNM ialah di mana kita boleh daripada jumlah mata jam kredit semester semasa dibahagikan dengan jumlah jam kredit pada semester semasa. Itu contoh diberikan. Okey, lihat mata kredit 11.01 di mana mata kredit dikira daripada nilai mata yang diperolehi. Okey, nilai mata bagi engineering Math 1 adalah 3.67 kerana itu adalah mewakili grade A minus, didarabkan dengan 3 jam kredit. So 3.67 darab dengan 3 bersama dengan 11.01 dan seterusnya. Engineering Science jam kredit ada 2 jam kredit dan pelajar ini mendapat nilai grade B. Nilai mata grade B ialah 3.0 dan didarabkan
nilai mata darab dengan jam kredit mendapat nilai mata kredit 6.0 dan seterusnya, dan dijumlahkan semuanya dan dibahagikan dengan jumlah jam kredit pada semester semasa, itu 18. So pelajar ini akan mendapat jumlah mata kredit ialah 63.02 bagi dengan jumlah jam kredit pada semester semasa, itu 18 jam, dan memperolehi HPNM 3.50. Contoh slip keputusan penilaian pelajar semester 2. Okey. HPNM, jumlah mata kredit bagi keseluruhan semester dibahagikan jumlah jam kredit terkumpul. Contoh yang diberikan merupakan keputusan pelajar bagi semester 2, di mana nilai purata nilai mata diperolehi daripada jumlah mata kredit dibahagikan dengan jumlah kredit diambil semasa, itu 17. So jumlah semua mata kredit ialah 58.67 bahagi dengan 17, so anda dapat 3.45. Manakala pengiraan HPNM adalah berdasarkan pada jumlah mata kredit semester 1 ditambah dengan jumlah kredit semester 2 dan dibahagikan jumlah kredit diambil pada semester 1 dan semester 2, dan anda akan dapat, saudara-saudari akan mendapat 3.48 kredit. So untuk semester 2 PNM akan mendapat nilai yang berlainan dengan HPNM. Jika ada soalan pertanyaan boleh rujuk pada penasihat akademik. So kita lihat Baiki grade. Baiki grade ni hanya pelajar yang mendapat grade pencapaian minimum C-, D+, dan D dibenarkan untuk mengulang kursus. Pelajar dibenarkan membaiki grade kursus hanya sekali sepanjang pengajian, hanya sekali saja sepanjang pengajian. Pelajar yang mengulang kursus wajib mengikuti semula kuliah dan semua penilaian kursus PA dan PB sepenuhnya sepanjang semester. Pelajar yang ingin memperbaiki kursus perlu mengambil kursus tersebut pada mana-mana semester berikutnya termasuk semester pendek. Keputusan bagi pelajar mulai grade kursus akan diambil dari grade terbaik. Pelajar mendapat keputusan KS digalakkan mengulang kursus yang lulus bersyarat. Penilaian khas. Penilaian khas ni ialah mengulang penilaian PK bagi pelajar semester akhir sahaja. Iaitu caranya ialah pelajar ni mesti mendapat keputusan KB. Gagal satu kursus sahaja, telah menduduki peperiksaan akhir bagi kursus berkenaan jika berkaitan, tidak dikenakan tindakan tata tertib, tidak melampaui tempoh maksimum program dan telah diperaki oleh jawatankuasa perusahaan politeknik. Keputusan pelajar yang lulus penilaian khas akan mendapat grade C sahaja. So di sini kita lihat contoh keputusan penilaian khas di mana slip keputusannya akan diberi kenyataan di situ perlu menjalani penilaian khas. Okey. Ini pada semester 7. Apa yang di penilaian khas ialah kursus DJJ 5123 Pneumatic and Hydraulic, di mana dia dapat C2. Tempoh pengajian. Tempoh pengajian merupakan tempoh minima dan maksima bagi suatu program sepenuh masa. Diploma 5 hingga 9 semester. 5 semester di politeknik dan 1 semester akan berada di latihan industri. Jika tidak habis 5 semester, diberi masa hingga 9 semester. Itu 9 semester adalah paling maksimum, 5 semester adalah paling minimum. Bagi diploma KSS secara sambilan, 8 semester paling minimum dan maksimum ialah 16 semester. Tempoh pengajian. Pelajar yang dikenakan tindakan disiplin digantung pengajian mengikut Akta 174 adalah termasuk dalam pengiraan tempoh pengajian. Pelajar yang menangguh pengajian dan diluluskan oleh pengarah politeknik tidak termasuk dalam pengiraan tempoh pengajian, boleh tangguh. Rayuan. Pelajar mempunyai hak untuk membuat rayuan ke atas keputusan penilaiannya. Rayuan adalah dibuat secara atas talian melalui platform yang telah disediakan oleh unit peperiksaan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh keputusan rasmi. Rayuan adalah disertakan dengan alasan-alasan yang munasabah dan bukti berkaitan. Terdapat 2 jenis rayuan. Yang pertama ialah rayuan keputusan
Rayuan keputusan kepada pelajar berstatus gagal dan diberhentikan. GB, bayaran akan dikenakan sebanyak RM50 dan mengisi borang. Rayuan semakan semula skrip jawapan, dikenakan bayaran RM25 bagi setiap kursus yang ada perasaan akhir sahaja. So pastikan rayuan hanya kursus yang ada final. Yang tak ada final tidak boleh rayu. Tak boleh buat rayuan. Peraturan perusahaan dan penilaian. Yang pertama, syarat-syarat untuk menduduki perusahaan akhir: telah mendaftar pengajian, telah mendaftar kursus, telah menghadiri 80% atau lebih kuliah amali tutorial bagi jangka masa yang ditetapkan. So kiraan peraturan kehadiran ialah jumlah kehadiran sebenar bahagi dengan jumlah kehadiran sepatutnya, iaitu 4 jam seminggu selama 15 minggu. So nak ada 60 jam contoh right, kali dengan darab 100. Boleh bincang dengan nasihat akademik untuk tindakan selanjutnya. Peraturan perusahaan dan penilaian. Pelajar yang tidak memenuhi 3 syarat yang dinyatakan, pelajar tidak layak untuk duduk perusahaan akhir. Pelajar akan diberi grade F dengan nilai mata 0.0 bagi kursus yang dibenarkan, dan pelajar dianggap telah mengambil dan gagal kursus tersebut. Peraturan perusahaan dan penilaian. 3 syarat kelayakan menduduki perusahaan akhir adalah juga terpakai untuk kursus yang dinilai secara penilaian berterusan PB sahaja. Kehadiran semasa perusahaan. Pelajar wajib menduduki perusahaan akhir bagi kursus-kursus yang ditetapkan kecuali A. mendapat kebenaran bertulis daripada pengarah politeknik, B. mempunyai alasan yang bersabar dan hendaklah dimaklumkan dengan segera serta mendapat kelulusan secara bertulis, atau C. sakit dengan menyertakan surat akuan doktor sebagai bukti, atau D. dihalang dari memiliki perusahaan kerana digantung tindakan tata tertib mengikut Akta 174. Pelajar juga yang tidak menghadiri perusahaan akhir dengan alasan dengan alasan yang dinyatakan A hingga C tadi, semua markah penilaian keputusan akan diambil kira. Pelajar yang tidak menghadiri perusahaan tanpa sebab atau digantung pengajian akan diberi grade F dengan nilai mata 0.0 bagi kursus berkenaan. Pelajar dikira telah mengambil dan gagal kursus berkenaan. Kes cuba meniru, memberi tiru semasa perusahaan akhir. Akibat cuba meniru, memberi tiru akan diberi amaran atau dimasukkan markah perusahaan akhir bagi satu kursus atau semua kursus. Peringatan. Sila pastikan semua pelajar cetak slip perusahaan setiap semester dan buat salinan dan simpan, dan berjumpa PA untuk mendapatkan pengesahan COP dan mendapat pengesahan daripada PA. Buat senarai semak kursus, memudahkan anda untuk memastikan setiap semester berada pada landasan yang betul. Jumlah jam kredit yang diambil yang betul, pastikan 12 hingga 18 jam kredit sahaja, dan berjumpa pensyarah kursus untuk mendapatkan kelas-kelas yang terbaik. Penganugerahan. Lulus semua kursus yang ditetapkan bagi program berkenaan. Mendapat HPM bersamaan atau lebih daripada 2.0. Okey. Anugerah mesti HPM awak mestilah 2 ke atas, 2 point above. Mempunyai sepenuhnya jumlah kredit yang ditetapkan bagi satu program. Telah diperakui oleh lembaga perusahaan dan penganugerahan sijil diploma politeknik. Okey, arahan am perusahaan akhir dan kaedah penilaian edisi 6 Jun 2019. Taklimat saya pada hari ini berdasarkan kepada buku arahan perusahaan dan kaedah penilaian edisi 6 Jun 2019. Anda boleh dapat soft copy ini melalui pautan yang telah diberikan di slide ini. Ini merupakan muka depan buku arahan perusahaan dan kaedah penilaian diploma yang digunakan di Politeknik se-Malaysia. Okey, warna hijau. Portal pelajar. Okey. Anda akan diberi akses untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan awalnya pengajian semester sepanjang di Politeknik Polisen. Okey, ini bukan portal pelajar yang boleh dibuka melalui pautan yang disertakan. Okey, didapatkan situ.
Website yang digunakan di Politeknik Pollution. Okey. Unit perusahaan Polipd ada membangunkan website bagi menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan unit perusahaan. Ia boleh dicapai melalui pautan yang disertakan. Okey. Lihat, simpan website ini untuk tindakan akan datang. Anda boleh menyimak jadual waktu pemeriksaan akhir melalui pautan yang disertakan. Okey. Catat dan simpan dan save sebagai favorite address awak dalam handphone untuk memudahkan menyimak jadual waktu pemeriksaan akhir. Okey, jadi saya harap anda semua dapat manfaat daripada taklimat ini dan semoga awak terus cemerlang di dalam pengajian politeknik berdasarkan taklimat perusahaan ini. Pastikan awak berjumpa dengan PA. Jangan malu-malu dengan penasihat akademik anda semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.